Selepas bertahun-tahun kelewatan dan beberapa siri permulaan uji cuba, penantian sekian lama Orion ke bulan akhirnya tercipta. Pelancaran angkasa lepas NASA dan kapsul Orion ke bulan menandakan titik baru sejarah penjajahan manusia ke atas jasad samawi lain. Roket setinggi 212 kaki, termasuk peringkat teras jingga dan 2 penggalak roket padu berwarna putih, telah bersedia di atas pelancar muda alih bagi memulakan pengembaraan detik-detik baru dalam dunia astronomi. Misi Artemis akan menjadikan bulan sebagai satu bentuk kolonisasi manusia. Satu platform yang akan membawa manusia lebih jauh dan akhirnya penempatan manusia ke Marikh. Astrolab akan membawa anda bagaimana roket ini digunakan bagi menghantar kapal angkasa Orion ke bulan dari sudut kejuruteraan. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, roket akan dilancarkan dari pelantar-pelancar Kennedy Space 39B dan digerakkan melalui sistem pengangkut yang bergerak pada kadar 1.6 km sejam. Selepas bergerak sejauh 6.5 km dari pusat pelantar, roket tersebut akan diposisikan pada salur nyala. Apabila posisi telah disesuaikan, perangkap akan diturunkan ke tempat yang lebih selamat. Pemeriksaan akhir dilakukan di pad, termasuk penutup kabin kru melalui akses lelengan yang terletak lebih 300 kaki di atas permukaan pad pelancaran. Para jurutera telah bersedia dengan memastikan peringkat teras dan atas dengan bahan api kriogenik. Apabila roket dan kapal angkasa dikuasakan dan sistem disemak buat kali terakhir, isyarat untuk berlepas diberikan. Plat umbilical seberat ratusan kilogram bersedia untuk ditarik dan dilepaskan. Enjin dihidupkan dan permulaan masa diaktifkan. Air disemburkan secara merata ke bahagian salur nyala bagi menyusutkan renjatan akustik tak kala enjin dihidupkan. Ia bertujuan mengurangkan kejutan akustik dari roket yang mampu merosakkan roket dan bangunan sekitar. Apabila enjin dikuasakan sepenuhnya, akan berlaku tujahan belian. Pencucuh pada penggalak mula menghasilkan api manakala lelengan umbilical akan ditarik dan dilepaskan serta-merta pada pelantar. Kenderaan ini menghasilkan 19 juta tujahan dan mengangkut kenderaan seberat hampir 13 juta kilogram dan setinggi 32 tingkat ke orbit. Didorong oleh sepasang penggalak 5 segmen dan 4 enjin cecair. Roket mencapai tekanan dinamik maksimum hanya 90 saat dalam misi. Kira-kira 2 minit selepas misi ini dilancarkan, penggalak akan menggunakan kesemua propellan pepejal mereka yang dinyah keluar dengan selamat. Roket akan diterbangkan ke orbit dengan ketepatan matematik dan fizik yang mengagumkan. Hanya 3 minit dalam tempoh misi ini, fairing modul servis dibuang untuk meringankan kenderaan dan mendedahkan susunan Suria Orion. 40 saat kemudian, sistem pengemudi pelancaran juga dinyah keluar setelah mencapai sasaran halaju yang dikehendaki. Enjin peringkat teras dimatikan dan peringkat teras akan dipisahkan. Peringkat pendorong cryo interim dengan Orion akan terus mengorbit bumi. Di sepanjang laluan, mereka akan merentas altitude di mana ISS berada. Pada waktu ini, susunan Suria digunakan supaya Orion tidak lagi memerlukan kuasa bateri. Ia kini boleh menghasilkan kuasanya sendiri. Berikutan penggunaan susunan Suria, susunan diletakkan dalam konfigurasi galas beban bagi posisi manuver perigi. Langkah seterusnya adalah penggunaan peringkat interim cryopropulsion bagi memastikan laluannya di orbit bumi. Apabila proses olah gerak menaik lengkap, kapal angkasa akan melakukan olah gerak translunar. Proses ini harus dilakukan dengan cermat
tempoh masa olah gerak translunar selama 20 minit dan meningkatkan kadar halaju kapal angkasa sebanyak 9,000 kaki per minit. Kelajuan ini menyamai kelajuan peluru. Sejurus itu, penyesuai akan kekal bersama peringkat interim cryopropulsion dan memberi daya tujahan ke atas kapal angkasa Orion yang terpisah dan akan terbang melepasi orbit rendah bumi. Orion akan melepasi debuan dan sampah angkasa, satelit GPS, satelit geostationary dan melepasi jalur radiasi Van Allen ke arah ruang angkasa yang disinari radiasi. Orion direka untuk membawa sehingga 6 angkasawan ke bulan. Kapal angkasa Orion sepanjang 26 kaki atau 8 meter dengan diameter 16.5 kaki atau 5 meter. Orion akhirnya akan memasuki orbit songsang yang jauh. Songsang bermakna kapal angkasa akan mengorbit bulan dalam arah yang bertentangan dengan cara bulan berputar. Sebaik sahaja Orion tiba di bulan, ia akan kekal di orbit itu selama antara 6 hingga 19 hari. Berdasarkan teknologi semasa yang dibangunkan ICPS akan mempunyai satu misi pelancaran terakhir selepas menghantar Orion ke arah bulan menggunakan CubeSats. Artemis 1 akan menghantar 10 daripada kapal angkasa kecil ini ke arah bulan untuk melakukan pelbagai misi. CubeSat akan mengkaji segala-galanya daripada bulan hinggalah ke asteroid, hinggalah ke persekitaran sinaran angkasa jauh. Setiap CubeSat menyediakan pendorongan dan navigasi tersendiri untuk sampai ke pelbagai destinasi angkasa lepas. Contoh misi CubeSat termasuk berfungsi mencari asteroid dekat bumi dalam misi Biosentinel bagi menguji cara radiasi mempengaruhi sel yeast mengelilingi bulan. Orion akan kekal dalam orbit songsangnya antara 6 hingga 19 hari sebelum berayun semula ke arah bulan untuk mendapatkan bantuan graviti. Rangsangan daripada graviti bulan itu akan membantu mengarahkan Orion ke arah bumi bagi perjalanan pulang selama 9 hingga 19 hari. NASA akan terus memantau kapal angkasa ini untuk memastikan ia diletakkan dengan betul bagi kemasukan semula ke bumi pada kadar kelajuan tinggi. Kemasukan semula seperti itu telah pun diuji semasa penerbangan ujian pertama Orion pada tahun 2014. Apabila kapal angkasa ini mencapai ketinggian 5,800 km di atas bumi. Peringkat terakhir misi Artemis 1 ialah pendaratan selamat di Lautan Atlantik, dinaungi 3 payung terjun. Sejurus itu, kru pemulihan akan membawa kapal angkasa Orion kembali ke Pusat Angkasa Kennedy NASA di pantai Florida untuk analisis lanjut dan mendapatkan semula muatan. Data daripada Artemis 1 dan krunya akan dianalisis untuk proses penambahbaikan reka bentuk Orion dan sistem pelancaran angkasa bagi misi bulan akan datang. Dengan perancangan seterusnya adalah Artemis 2, iaitu misi manusia ke bulan tanpa menjejakkan kaki ke bulan. Sejauh mana kekuatan kapal angkasa Orion? Orion ialah kapal angkasa NASA yang akan membawa manusia jauh ke angkasa. Tiada kapal angkasa lain dalam pembangunan semasa yang mempunyai teknologi yang diperlukan untuk ruang angkasa yang ekstrim seperti sokongan hidup, navigasi, komunikasi, perisai sinaran dan perisai haba terbesar di dunia yang akan melindungi angkasawan dan membantu mengembalikan mereka ke rumah dengan selamat. Lockheed Martin ialah kontraktor utama membina Orion. Orion adalah bahagian penting dalam program Artemis agensi itu bagi membina kehadiran yang mampan di permukaan bulan dan untuk menyediakan kita bergerak ke marikh. Teknologi yang digunakan jurutera untuk membina satu-satunya kapal angkasa yang mampu meneroka lebih jauh ke angkasa berbanding sebelum ini. Sistem sokongan hayat melalui kawalan alam sekitar lanjutan dan sistem sokongan hayat yang direka untuk misi jangka panjang memastikan kru selamat dan sihat. Perlindungan sinaran diperlukan bagi melindungi sistem kru dan kapal angkasa daripada sinaran kosmik. Perisai haba pula direka bentuk untuk menahan suhu melampau 5,000 darjah Fahrenheit kembali dari bulan pada kadar 25,000 batu sejam sambil memastikan kru selamat dan selesa. Sistem pendorong iaitu modul servis yang mempunyai 33 enjin termasuk enjin utamanya yang besar akan digunakan untuk menyediakan gerakan angkasa lepas berkuasa tinggi. Laluan kapal angkasa Orion akan memastikan setiap elemen yang kritikal seperti komputer kekal beroperasi jika berlaku masalah. Kapal angkasa Orion direka khas dan ujian ketahanan seringkali dijalankan ke atas kapal angkasa tersebut bagi
memastikan projek bernilai berbilion dolar ini tidak lebur begitu saja. Klip ini menunjukkan ujian tak kala kapal angkasa ini memasuki bumi dan jatuh ke arah lautan. Artemis 1 merupakan misi tanpa manusia sebelum. Artemis 2 pula merupakan misi bersama manusia tanpa menjejakkan kaki ke bulan. Manakala Artemis 3 akan menjadi penanda aras misi ini, iaitu misi menjejakkan kaki ke bulan setelah lebih 50 tahun. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.